Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Petikan daripada Harapan Daily. Jangan termakan dakwaan beras putih tempatan naik harga. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini tular di mana-mana, di Facebook, di TikTok dan sebagainya, berita yang tidak tepat, berita yang bohong dan fitnah, palsu. Kononnya, harga beras tempatan naik harga. Itu semua adalah bohong, tidak benar. Yang naik harga bukan beras tempatan, tetapi adalah beras import. Itu pun kerana disebabkan kerana kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk mengawal harga beras import. Yang mengawal harga beras import ialah keadaan pasaran dan juga ekspor daripada negara tersebut. Pengarah komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam menasihatkan orang ramai agar tidak termakan dengan dakwaan tidak benar berkenan kenaikan harga beras putih tempatan. Beliau berkata, harga beras putih tempatan tidak pernah naik dan masih lagi kekal pada harga RM26 untuk 10 kg kampit beras. Beliau juga memberitahu perbezaan beras tempatan dan import, di mana label berwarna ungu merujuk kepada beras tempatan, manakala label berwarna biru merupakan beras import. Jangan termakan dengan cerita-cerita bahawa beras putih tempatan dijual pada harga import. Itu tak benar. Kalau ada bukti sila report kepada KPDN, kata beliau. Beras import putih ini naik harga sebab hari ini kita banyak import dari India. India sudah membuat sekatan tak nak ekspor keluar sebab dia punya keperluan untuk dalam negara sendiri pun sudah tak cukup lagi. Permintaan tinggi. Indonesia pun sama. Hari ini dah mula tak nak ekspor keluar lagi. Mereka nak pakai untuk diri sendiri. Jadi bila kurangnya penawaran, harga beras import memang naik, katanya dalam satu video penjelasan pendek di Facebook. Pada masa sama, beliau turut menafikan bahawa dakwaan pengilang Jasmine Food Corporation Sdn Bhd membungkus semula beras tempatan menjadi beras import. JFC sebelum ini telah menafikan dakwaan yang tersebar dan memaklumkan bahawa pembungkusan beras itu sama sekali bukan beras tempatan. Sebaliknya, ia membabitkan beras putih import. Dakwaan bahawa bungkusan beras yang dibuka merupakan beras tempatan seperti yang dinyatakan dalam video tersebut adalah tidak benar. Sebaliknya, ia adalah beras putih import BPI. Pembungkusan semula BPI merupakan satu proses normal. Apabila berlaku kejadian kampit pecah atau beras berhabuk sewaktu kampit beras berada di kedai dan pasaraya, maklum kenyataan itu. Saudara-saudara sekalian, yang juga adalah penjelasan terkini ialah bukan tukar beras tapi ganti kampit pecah beras berhabuk. Jasmine Food Corporation hari ini menafikan video tular di media sosial yang mendakwa beras tempatan telah dibungkus semula menjadi beras import. JFC menerusi kenyataan mengesahkan video tular tersebut telah dirakam di dalam kilang Jasmine bertempat di Tunjang Alor Kedah pada 2 September lalu. Namun menafikan dakwaan yang dinyatakan dalam video berkenaan. Dakwaan bahawa bungkusan beras yang dibuka merupakan beras tempatan seperti yang dinyatakan dalam video tersebut adalah tidak benar. Sebaliknya, ia adalah beras putih import. Pembungkusan semula BPI merupakan satu proses normal apabila berlaku kejadian kampit pecah atau beras berhabuk sewaktu kampit beras berada di kedai dan pasaraya. JFC memaklumkan atau mengamalkan polisi gantian semula kepada pemborong bagi beras-beras yang tidak menepati kualiti dan mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Dalam pada itu, JFC menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat palsu atau membuat sebarang spekulasi yang boleh mendatangkan kekeliruan, dan syarikat itu tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas mereka yang cuba memburukkan nama baik syarikat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Syed Saddiq, kata netizen. Saya mencari apa yang dimaksudkan dengan habislah Syed Saddiq. Adakah Syed Saddiq selepas ini akan mengalami masalah besar dalam bidang politik? Adakah ini adalah
pengakhiran kepada karier politik Syed Saddiq selepas beliau secara terang-terangnya menghentam kerajaan perpaduan melalui sekutu ataupun komponen kerajaan perpaduan, iaitu DAP. Syed Saddiq kata DAP adalah lapdog Zahid. Akhirnya ini menimbulkan kemarahan daripada DAP itu sendiri, yang mana salah seorang pemimpin di dalam DAP iaitu Sheikh Umar mengatakan sampai hati Syed Saddiq kata DAP lapdog Zahid. Ahli Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat CEC DAP Sheikh Umar Baghrid Ali menyifatkan dakwaan muda bahawa sekutunya DAP adalah lapdog kepada pengerusi UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai keterlaluan. Menerusi satu kenyataan media hari ini, katanya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak sepatutnya tergamak melemparkan atau melontarkan tohmahan sedemikian rupa kepada DAP. Dari segi prinsip pun, Syed Saddiq tidak seharusnya keterlaluan melabel DAP sekeras itu. Naib Presiden DAP Eng Korming sekadar menyuarakan sikap yang wajar diambil oleh muda bersesuaian dengan posisinya yang mendukungi kerajaan perpaduan ketika ini. Kenyataan Eng pada saya sangat natural, tetapi respon Syed Saddiq itu cukup menggambarkan keegoan tahap tertinggi muda ke atas DAP, kata Sheikh Umar yang juga adalah naib pengerusi DAP Johor. Isnin lalu, Syed Saddiq memberi amaran untuk menilai sokongan terhadap kerajaan serta turun ke jalan raya jika tiada penjelasan diberikan dalam kes mahkamah Zahid yang dilepas tanpa dibebaskan DNAA. Eng dalam reaksinya semalam berkata bahawa adalah lebih profesional untuk Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membincangkan perkara itu dengan kepimpinan kerajaan hari ini. Menteri itu menambah bahawa DAP tidak akan sekali-kali menarik balik sokongannya kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di sebalik kemelut yang menyelubungi pelepasan yang diberikan kepada Zahid. Mengulas kenyataan Eng itu, Syed Saddiq turut melabelkan DAP sebagai hipokrit, gila kuasa dan tiada prinsip. Sheikh Umar berkata Syed Saddiq seolah-olah lupa bagaimana setia kawan dan dukungan yang pernah diberikan oleh DAP terhadap dirinya dan muda. Meskipun ini berbunyi peribadi, tetapi terdetik di hati kecil saya. Sampai hati Syed Saddiq, katanya. Dia seterusnya mengimbas bagaimana kerjasama dan pengorbanan dilakukan oleh DAP untuk muda ketika susah dan senang. Bermula saat pembahagian kerusi pilihan raya negeri pada Mac 2022, sehinggalah pilihan raya umum pada November tahun lalu. Syed Saddiq tahu hal ini, kata beliau. Meskipun ia tidak semestinya menjadi faktor utama, Syed Saddiq patut sedar bukan sedikit yang telah DAP lakukan, sehingga Johor melahirkan kerusi tunggal untuk muda di peringkat DUN dan Parlimen. Sebab itu bagi saya, Syed Saddiq tidak sepatutnya tergamak melemparkan tohmahan sedemikian rupa kepada DAP, katanya lagi. Pada 4 September lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membuat keputusan melepas tanpa membebaskan Zahid daripada 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Keputusan itu dibuat Hakim Collins Lawrence Sekera selepas membenarkan permohonan yang dikemukakan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar ketika kes itu sedang berada pada peringkat prosiding bela diri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang mana amat mengejutkan kita. Dipetik daripada FMT Free Malaysia Today. Muhyiddin satu persatu dilondehkan. Apa cerita? Ikuti terus ulasan ini. Jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini pada channel ini. Saudara-saudara sekalian, esok adalah pengundian untuk beberapa PRK bagi Simpang Jeram dan juga Parlimen Pulai. Saudara-saudara sekalian, banyak perkara yang mula dilondehkan dan banyak perkara yang mengejutkan kita semua. Hari ini, semakin hampir PRK Parlimen Pulai dan DUN Simpang Jeram. Sabtu ini, besok, Muhyiddin Yassin harus semakin cemas.
Kemenangan Perikatan Nasional PN dalam PRK itu terletak di bahunya. Sebarang kekalahan juga akan tertuding ke mukanya sebagai seorang pemimpin dari Johor. Tetapi seperti dilondehkan oleh seorang pemimpin Barisan Nasional BN tempatan, butir bicara Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu dan pengerusi Perikatan Nasional menjelang PRK berkenan seakan-akan menawarkan alasan untuk jangkaan kekalahan yang menanti mereka. Dari awal lagi Muhyiddin kata Perikatan Nasional yakin menawan Pulai. Daripada Pakatan Harapan PH yang menang dengan majoriti 33.174 undi pada PRU 15. Jika 90% Melayu keluar mengundi dan memilih gabungan itu, ini beliau sebutkan pada Majlis Pengumuman Calon PN menjelang PRK Pulai dan Simpang Jeram pada 23 Ogos lalu. Kita sudah melalui banyak pilihan raya. Kerana dalam analisis PRU yang lepas, hampir 80% pengundi Melayu. Kalaulah di Johor ini 90% pengundi keluar dan 90% pengundi Melayu menyokong Perikatan Nasional, menang kita, katanya lagi. Ketika itu mungkin ramai yang tidak sedar. Tetapi seperti didedahkan oleh Ketua UMNO Pulai, Nur Jazlan Mohamed, belum pernah dalam sejarah pilihan raya di Pulai menyaksikan sehingga 90% pengundi Melayu keluar mengundi. Rasanya Muhyiddin pun tahu akan hakikat itu, tapi yang mungkin disiapkannya sebagai alasan jika Perikatan Nasional tewas dengan menjadikan peratus Melayu keluar mengundi yang lebih rendah daripada 90% sebagai asbab atau sebab mereka kalah. Muhyiddin juga tahu Pakatan Harapan akan menang di Pulai. Kerana itu juga dia melontarkan matlamat yang hampir mustahil. Jika itu keputusannya nanti, Muhyiddin tidak akan dapat gunakan Pulai untuk dijadikan satu lagi pungutan suara bagi menambah tekanan ke atas kerajaan perpaduan, kata Nur Jazlan. Pada PRU 15, Salahuddin Ayub menang Parlimen Pulai dengan majoriti besar 33.174 undi, manakala PRN Johor yang berlangsung pada Mac 2022, beliau juga menang kursi Dun Simpang Jeram dengan majoriti 2.399 undi. Penganalisis menjangkakan Pakatan Harapan akan dapat mempertahankan Pulai, tapi mungkin dengan majoriti undi yang lebih kecil, dengan kelebihan dijangka datangnya daripada peratusan pengundi bukan Melayu yang membentuk sekitar 44% pemilih di kawasan itu. Sebaliknya, Simpang Jeram dilihat agak kritikal, kata penganalisis lagi, dan PH tidak mustahil hilang Dun itu yang berdekatan dengan Parlimen Pago yang menjadi kubu kuat Muhyiddin. Seperti kata Muhyiddin sendiri, Pulai yang lebih diidamkan PH. Kemenangan Zulkifli akan menafikan kerajaan perpaduan daripada mendapat majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Ini katanya penting kerana kerajaan Anwar Ibrahim didakwanya mahu meminda Perlembagaan Persekutuan bagi melakukan persempadanan semula jumlah kawasan parlimen daripada 222 ketika ini kepada 300 kerusi. Langkah itu nanti, kata Muhyiddin, akan menyaksikan kawasan di bandar yang dikuasai DAP akan bertambah-tambah, lantas merugikan orang Melayu sendiri. Atas kesedaran itu, beliau mengajak pengundi Pulai memberikan kemenangan kepada calon Perikatan Nasional agar hasrat kerajaan perpaduan itu dapat disekat, kata beliau lagi. Tapi sekali lagi Muhyiddin menyelewengkan fakta. Sebagai membetulkan dakwaan itu, Ahli Parlimen Bangi, Shah Rezan Johan, memberi pencerahan bahawa persempedanan semula satu-satu kawasan parlimen dilakukan mengikut populasi pengundi dan bukan dipecahkan mengikut kaum. Ini dituruti pengurusi DAP, Lim Guan Eng, yang menyindir bagaimana Muhyiddin boleh menjadi Perdana Menteri ke-8 Mac 2020 hingga Ogos 2021. Sebagai bekas Perdana Menteri, beliau seharusnya tahu persempadanan semula adalah tugas Suruhanjaya Pilihan Raya, katanya. Lagipun katanya perkara itu tidak pernah dibincangkan dalam kalangan ahli parlimen kerajaan, seperti turut disahkan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yang menganggap dakwaan Muhyiddin itu sebagai tidak berasas sama sekali.
Tidak heranlah pentadbiran Muhyiddin sebelum ini dilabel sebagai kerajaan gagal, kata Lim Guan Eng. Dalam kepesatan arus teknologi maklumat hari ini, orang ramai tidak hanya mendengar, menonton atau membaca isi sesuatu ceramah politik, tetapi turut mengikuti reaksi terhadapnya untuk mereka membuat perbandingan dan kesimpulan sendiri. Andai pemisangan fakta oleh Muhyiddin seperti di atas dianggap remeh dan sekadar modal politik pilihan raya, namun kenyataannya bahwa haram mengundi calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat bagi PRK Parlimen Pulai harus diketerlaluan. Dikenali daripada keturunan Tok Guru dan sudah menukar songkok kepada Kopia, tapi sejak berkawan rapat dengan PAS yang dahulu dimusuhinya, Muhyiddin dilihat lebih daripada sesetengah pemimpin PAS sendiri yang sewenang-wenangnya mengeluarkan fatwa asalkan menguntungkan diri dan parti. Ia malah turut mengundang reaksi serta-merta Mufti Kelantan, Muhammad Syukri Muhammad, yang menegur tindakan sesetengah ahli politik mengeluarkan fatwa haram kepada pihak tertentu dengan sewenang-wenangnya. Beliau tidak menyatakan siapa, tetapi ia jelas dibuat selepas ucapan Muhyiddin pada ceramah perdana di Dataran Utama Kempas, Johor Bahru, Sabtu lalu. Selain ia mendapat teguran Presiden UMNO Zahid Hamidi dan timbalannya Muhammad Hassan, Ketua Polis Negara Razuluddin Hussein berkata, siasatan terhadap Muhyiddin dilakukan mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan kerana mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan ketakutan dan kegentaran awam serta Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia. Namun, seperti kata Nur Jazlan, rakyat Johor tidak akan termakan fatwa seperti itu kerana mereka mendakap kemajmukan negeri itu di samping telah dididik mengenai agama menerusi sistem kerajaan negeri yang telah melahirkan orang Melayu yang berpengetahuan tinggi mengenai Islam. Lantas, slogan Selamatkan Islam termasuk yang dilaungkan Presiden PAS Hadi Awang tak laku di Johor. Muhyiddin yang hanya 49.4% calon bersatu menang berbanding 107 daripada 127 calon PAS atau 84.25% menang untuk beliau menumpang kejayaan besar Perikatan Nasional dalam PRN 12 Ogos lalu semakin mendepati dirinya dilondehkan. Terbaru, semasa berucap pada Majlis Ceramah Mega Perikatan Nasional di Markas PAS kawasan Bakri, hari lalu Muhyiddin menyifatkan Perikatan Nasional tidak dapat membentuk kerajaan selepas PRU 15 walaupun pada awalnya sudah memperoleh jumlah kerusi secukupnya bagi kemenangan sebagai kemenangan yang tertangguh. Nampaknya begitulah juga dalam waktu terdekat ini. Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT dan admin Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.